صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفكهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن عمل به اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi pada malam Sabtu pada akhir tahun 2021. Mudah-mudahan Allah memberkati hidup kita, amin, menjauhkan kita dari segala penyakit dan wabak, dan selamatkan kita daripada segala balak. Seperti biasa kita mulakan dengan niat menuntut ilmu yang telah dikarang oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Yang ada buku muka surat 8. Yang tak ada buku boleh kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi Allahumma urzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya Wahhab ya Ghani. Okay, alhamdulillah kita telah berada di minggu yang ke-10 okay. Masya-Allah kita telah berada di minggu yang ke-10. Mudah-mudahan Allah memberi kita istiqamah untuk menghadiri majlis-majlis ilmu di mana sahaja berada. Asatizah mana yang sampaikan mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita berhenti muka surat 48. Betul? Okay, penderhaka mati dalam su'ul khatimah. Okay, jadi yang saya difahamkan minggu lepas Ustaz Leka Ali sendiri yang syarahkan kitab ini. Okay, jadi penderhaka mati dalam su'ul khatimah, Habib Abdullah bin Ali Haddad mengatakan biasanya mati dalam keadaan su'ul khatimah itu adalah orang-orang yang tidak mengambil berat akan solat fardu. Ada 8 contoh yang telah diberikan, 7 contoh yang telah diberikan oleh Habib Abdullah bin Ali Haddad. Yang pertama, orang yang tidak mengambil berat akan solat fardu. Maknanya dia solat on off, ataupun dia solat kadang-kadang dalam waktu, kadang-kadang lepas waktu dan sebagainya. Okay, jadi pertama sekali tidak mengambil berat akan solat fardu. Dia solat itu adalah tiang agama. Okay, kalau kita tidak solat ataupun kita melambat-lambatkan solat ataupun kita solat tak solat, maka itu adalah tanda-tanda mati dalam keadaan su'ul khatimah. Okay, yang kedua, tidak mengeluarkan zakat yang wajib. Okay, zakat harta yang wajib. Okay, jadi zakat adalah tiang rukun Islam. Okay, antara rukun Islam, okay, maka wajiblah kita keluarkan zakat mengikut haul ataupun ikut tahun masing-masing. Okay, bila kita mula haul kita, keluarlah zakat. Okay, ketiga, menjaga tepi kain kaum muslimin. Okay, dalam bahasa Arab dia kata fudul. Okay, kalau bahasa kita kepo lah. Kepo kalau kita mengambil berat tentang keperluan dia dan sebagainya, itu boleh dibenarkan dalam Islam. Okay, tapi kalau kita orang kata apa, kepo, okay, ambil tahu pasal rumah tangga orang, okay, si PA tu, si Timah tu, laki dia, bini dia kita, okay, itu tidak adalah antara tanda-tanda mati dalam keadaan su'ul khatimah.
Okay, keempat, orang yang mengurangi timbangan atau cupakan di dalam berjual beli. Okay, ini sangat-sangat diambil berat dalam Islam. Okay, jadi kalau kita ni seorang peniaga dan kita jual barang dalam keadaan bertimbang, okay, kilogram, okay, gram, okay, make sure kita lebihkan sedikit supaya kita tidak diazab ataupun tidak ditanya di akhirat kelak kenapa kita mengurangkan timbangan. Okay, saya ada satu penjual daging. Okay, saya lihat dia kalau setiap kali dia jual daging, dia akan lebihkan sedikit. Sekilo, dia ambil potong dia sikit, kata ini untuk, okay, dia takut kurang-kurang, takut mesin rosak dan sebagainya. Okay. Wailul lil mutaffifin. Okay, kelima, orang-orang yang menipu kaum muslimin dan menipu mereka serta mengilurkan mereka dalam berbagai agama maupun dunia. Okay, penipu. Okay, juga dalam keadaan su'ul khatimah. Okay, jadi sekarang lebih kita tahu zaman teknologi, zaman IT, zaman social media, okay, banyak scammers. Okay, jadi berhati-hati, jangan cepat tertipu. Okay. Keenam, begitu juga dengan orang-orang yang mendustakan para wali Allah dan mengingkari mereka tanpa kebenaran yang jelas. Okay, jadi ada orang tidak percaya kepada wali-wali Allah. Okay, mereka pada mereka, okay, dah lepas para nabi dah tak ada lagi lah. Okay, sama, semua manusia sama je. Okay, tapi tidak. Okay, ada orang-orang yang Allah kasihi, Allah pilih mereka, Allah naikkan darjat mereka yang kita panggil sebagai wali-wali Allah. Okay, cuma ada wali, ada kuali. Hati-hati. Okay, jadi tidak akan mengenali wali kecuali dia orang tu wali lah. Okay, jadi kita kena jangan mendustakan para wali Allah. Okay, ketujuh, orang-orang yang mendakwa diri mendapat darjat kewalian dan ditingkatnya tanpa kebenaran dan lain lagi dari perkara-perkara yang dikeji oleh agama Islam. Dia ketujuh, orang-orang yang mendakwa dirinya ni wali Allah. Biasanya wali Allah dia tak mengaku dia wali. Orang-orang murid-murid dan sebagainya yang mengaku dia sebagai wali Allah. Saya wali Allah. Okay, okay, tu benda-benda ni, okay, adalah kena hati-hatilah, kena tanya orang yang lebih mengetahui tentang perkara-perkara tersebut. Okay, sebab banyak sekali penipuan dalam agama zaman fitnah ini. Okay, jadi kita sambung di bahagian yang bawah. Silakan Asmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Allahumma amin. Di antara yang sangat ditakuti atas seorang muslim ditimpa su'ul khatimah adalah beramal dengan bid'ah dalam agama. Demikian pula lah dengan menanam syak dan ragu dalam hatinya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap para rasulnya dan hari akhirat. Okay, jadi di antara yang sangat ditakuti atas seorang muslim ditimpa su'ul khatimah adalah beramal dengan bid'ah dalam agama. Ini favorite ni. Okay, bid'ah. Apa makna bid'ah? Okay, bid'ah ni menurut para ulama adalah melakukan sesuatu perkara yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh para sahabatnya, tidak dilakukan oleh para tabi'in, tidak dilakukan oleh para tabi'in, okay, yang melanggar, okay, agama Islam ataupun bercanggah dengan agama Islam. Okay, jadi word bid'ah ni nak kena faham betul-betul apa makna bid'ah, baru kita boleh kata sesuatu perkara tu bid'ah ataupun tidak. Okay. Dan juga bid'ah ni terbagi kepada 5 macam bid'ah. Okay, bid'ah pertama, bid'ah yang wajib. Bid'ah tapi wajib melakukan bid'ah tersebut. Okay. Contoh seperti zaman para sahabat, mereka membukukan Al-Quran, menyatukan Al-Quran sebab takut Al-Quran tu hilang. Maka hukum dia adalah wajib. Okay, Rasulullah tak buat. Okay, bid'ah, tapi bid'ah yang wajib, hasanah dan wajib lakukan. Ya, seperti memartabatkan hadis-hadis Nabi SAW, okay, martabatkannya sebagai hadis hasan, hadis sahih, hadis maudhu', okay, hadis dhaif,
Itu pun satu perkara yang Rasulullah tak lakukan, tapi para sahabat melakukannya. Jadi itu benda yang wajib, sebab kalau tidak ada benda-benda perkara itu, maka kita manusia ataupun kaum yang selepas itu akan berpecah belah dan akan tidak faham tentang agama. Kedua, bid'ah yang haram. Apa bid'ah haram? Bid'ah yang haram antaranya adalah melakukan seperti mengambil cukai bagi peniaga-peniaga bila memasuki satu negeri. Contoh, mengambil cukai kepada peniaga-peniaga bila mereka bawa barang ke dalam satu negeri, mereka mengambil cukai. Dalam Islam hukum dia adalah haram. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan dalam Islam mengambil seperti itu. Ataupun menzalimi manusia. Menzalimi manusia adalah hukum dia adalah haram. Bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Contoh bid'ah yang ketiga adalah bid'ah sunnah. Bid'ah sunnah ni banyak sekali. Antaranya bid'ah yang hasanah, sunnah. Antaranya kita memperingati kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat situ kita memperingati, bukan kita celebrate birthday. Tidak, kita memperingati kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanpa lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, tidak adalah cahaya di muka bumi ini. Tidak adalah tumbuh-tumbuhan dalam bumi ini. Tidak ada bumi ini. Allah kata apa? Kalau aku tidak menciptakan kau, aku tidak akan mencipta benda yang lain. Itu kita memperingati, membaca sirah. Bagaimana kelahiran baginda, bagaimana baginda menyampaikan risalah, bagaimana baginda menyebarkan Islam, bagaimana dengan akhlaknya baginda dan sebagainya. Itu adalah bid'ah yang sunnah hasanah. Keempat, bid'ah yang makruh. Bid'ah yang makruh banyak dilakukan zaman ini, antaranya seperti menghiasi masjid dengan hiasan yang sangat-sangat terlalu cantik lah. Masjid, menghiasi Al-Quran, mencetak Al-Quran dengan yang sangat-sangat cantik, menghiasi masjid dengan, kita kalau masuk masjid tu dah macam istana. Itu semua adalah bid'ah yang tak haram, tapi hukum dia makruh. Sebab apa makruh? Sebab nanti orang masuk masjid ni orang mula tak khusyuk. Contohlah, kalau orang yang cantikkan masjid sangat, orang masuk masjid dia orang akan tengok sana sini, tengok sana sini. Rupanya kita pergi masjid, niat kita pertama adalah untuk beribadah, niat Allah. Tapi kita dah lain. Cantik ukiran dia, cantik khat dia, cantik cat dia. Siapa pereka dia? Kita dah lupa tujuan kita yang pertama adalah niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi mencantikkan sesuatu tu ada yang sampai tahap makruh, bid'ah yang makruh. Bid'ah yang harus, bid'ah yang dibolehkan seperti makan menggunakan sudu garpu. Rasulullah tak pakai sudu garpu, Rasulullah gunakan tangan. Kita gunakan sudu garpu. Macam mana nak makan mi wantan pakai tangan? Macam mana nak makan mi rebus gunakan tangan? Jadi harus, hukum dia boleh lah pakai sudu garpu, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya dikisahkan, tak tahulah kisah ni benar ataupun tidak. Allah yarham Syekh Umar Al-Khatib pernah didatangi oleh seorang tetamu yang ingin menghentam, mengherdik dia lah. Mengatakan perkara-perkara yang Syekh Umar ni buat semua bid'ah. Jadi bila dia sampai rumah tu je, Syekh Umar beri salam kat dia. Syekh Umar kata, dia belum cakap apa-apa lagi. Syekh Umar kata, kau pakai seluar, bid'ah. Rasulullah tak pakai seluar. Jadi dia terus habis. Dia lupa apa dia nak cakap. Dia pun bertaubat, dia pun balik. Itu saya tak tahulah kisah tu kalau benar, maka sahihlah ceritanya. Kalau bohong, bohonglah cerita dia. Saya tak, sebab saya cerita dia dalam masa tersebut. Right. Silakan. Lantaran itu, setiap Muslim hendaklah berwaspada dari segala penyakit ini dengan sepenuh kewaspadaan, kerana tidak akan terlindungi dari kemurkaan Allah Ta'ala melainkan orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka binuri wajhikal karim an tatawaffana muslimin wa an talhiqna bis salihin bi afiyatin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dari sekalian mengasihi, kami memohon kepadamu dengan cahaya wajahmu yang mulia agar engkau matikan kami sebagai orang-orang muslim. Kemudian dampingkanlah kami bersama para salihin
dalam keadaan selamat dan sentosa, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Amin. Amin. Okay, ini antara doa yang kita sering baca untuk kita dimatikan dalam keadaan orang yang beriman, dalam keadaan Muslim. Okay, antaranya yang senang, Allah makhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Okay, antaranya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okay, ya Allah janganlah kamu menarikkan kami, Rabbana la tuzigh qulubana, hati kami selepas kamu memberi cahaya kepada kami, memberi hidayah kepada kami. Okay, jadi kita jangan melihat kehidupan orang tu, tapi kita lihat kematian seseorang itu. Bagaimana akhir hayat seseorang itu. Kadang-kadang kita nampak dia hidup dia ni penuh dengan kemaksiatan, tapi akhir hayat dia sangat cantik dalam keadaan kebaikan. Okay? Banyak kita lihat orang yang keadaan dia baik waktu hidupnya, tapi akhir hayatnya dalam keadaan yang tidak baik. Okay? Kita tak nak dua-dua, kita nak kita hidup dalam keadaan yang baik, kita meninggal dunia pun dalam keadaan yang baik. Okay? Kita semua dah pernah dengar cerita orang yang membunuh 100 orang. Okay? Dia bunuh 99 orang. Okay? Hidup dia bunuh orang je. Okay? Tai Long Tai Ko habis dia bunuh. Okay? Jadi bila dia dah akhir 99 tu, dia pun ingin bertaubat. Datanglah pintu hati dia mendapat hidayah untuk bertaubat. Dia jumpa seorang guru, dia kata, wahai guru, aku nak bertaubat kepada Allah. Okay? Aku dah bunuh 99 orang. Okay, apa guru ni cakap? Engkau dah tak ada pintu taubat, kau dah tutup. Ya, jadi dia pun bunuh yang guru ni ke 100. Okay, dia jumpa lagi satu guru. Okay, dia kata, wahai guru, aku ingin bertaubat, aku baru je bunuh lagi satu orang. Dah 100. Boleh tak aku bertaubat? Maka guru ni kata, dia tak kata yes or no. Okay, dia kata, kau pergilah ke masjid. Okay, bukan sebab dia takut. Bukan dia takut nak kena bunuh lagi. Dia kata, kau pergilah ke masjid, kau bertaubatlah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi dia pun jalan, sampai dalam perjalanan nak ke masjid, dia terlanggar batu dan dia pun meninggal dunia. Maka turunlah malaikat azab dan malaikat rahmat. Satu nak azab dia, satu nak beri dia rahmat. Satu kata dia dah bunuh 100 orang, satu kata dia dah ingin bertaubat. Jadi malaikat pun gaduh. Jadi turunlah malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril kata, kita lihat, kalau dia dengan tempat dia meninggal ni dengan tempat yang dia ingin bertaubat iaitu masjid dekat, maka dia dilepaskan daripada azab. Kalau dia punya tempat meninggal dengan tempat yang dia bunuh orang ke 100 tu lebih dekat, maka dia diazab. Akhirnya diukur, maka dia dekat dengan masjid, maka dia telah diterima taubatnya. Jadi kita jangan lihat kehidupan orang, tapi lihat bagaimana akhir hayat. Tapi orang kata orang kehidupan orang tu bagaimana kematian dia, begitulah kehidupan dia. Kita balik dah. Betul lah. Bagaimana kematian dia, begitulah kehidupannya biasanya. Kalau orang tu insya-Allah dia baik, khair, datang hadir majlis ilmu, solat, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan zakat, dan sebagainya, benda-benda baik, maka insya-Allah dia akan dalam akhir hayat dia dalam keadaan yang baik. Tapi kalau orang tu biasanya dalam keadaan maksiat, maka na'udzubillah min zalik, kemungkinan besar keadaan akhir hayatnya juga dalam keadaan begitu juga. Tim. Bismillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Surah Ali Imran ayat 103. Ayat ini merupakan suatu perintah dari Allah SWT untuk berpegang teguh dengan agama yang diredainya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya, Habib Abdullah bin Ali Haddad mengatakan berpegang teguhlah dengan tali Allah. Apa makna tali Allah? Tali kat sini maknanya agama Allah. Berpegang teguhlah dengan agama. Wa'tasimu bihablillah. Apa maksud tali Allah? Mana cari tali Allah? Maksud kat sini adalah agama Allah, iaitu Islam, kembali pada Al-Quran dan juga hadis. Dan janganlah kamu berpecah belah. Dia pertama Allah kata apa? Pegang tali Allah dan janganlah berpecah belah. Seorang ulama mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallahi ta'ala
aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Okay, siapa yang memperbaiki antara dia dan Allah SWT, maka Allah akan memperbaiki dirinya dengan manusia. Maknanya kalau dia baik dengan Allah, dia ikut perintah Allah, manusia semua akan sukakan dia. Apa dia buat hubungan dengan manusia semuanya mudah, dipermudahkan oleh Allah SWT. Dan juga waman aslaha sariratuhu aslahallah ala niyatah. Siapa yang memperbaiki waktu dia sendirian, Allah akan memperbaikinya waktu dia di tempat yang awam. Bukan sendiri, dia ramai pun Allah akan jaga dia. Dan man aslaha amra akhiratihi aslahallah amra dunia. Siapa yang memperbaiki perkara-perkara akhiratnya, Allah akan memperbaiki perkara-perkara dunianya. Jadi kat situ kita buat baik, Allah akan kembalikan dengan kebaikan. Terus ayat ini merupakan satu perintah dari Allah SWT untuk berpegang teguh dengan agama yang diredainya, yaitu menjaga dan mempelajarinya serta meluruskan diri dan bersatu dalam menganutinya. Dan ayat ini juga merupakan suatu peringatan dari Allah Ta'ala agar kaum muslimin tidak berpecah belah di dalam menganuti agama Allah, kerana perpaduan itu adalah rahmat, manakala berpecah belahan pula adalah azab. Jadi kalau kita lihat, kenapa kita diperintahkan untuk menghadap kiblat ke Kaabah? Kita menghadap kiblat, seluruh alam menuju ke Kaabah. Sedangkan kita kata, kalau kita menurut ilmu tauhid, akidah, kita percaya yang Allah tu tidak bertempat. Maknanya kita sebenarnya solat, mana-mana boleh solat lah. Kenapa nak kena menghadap kepada arah kiblat? Itu menunjukkan wala tafarraqu, maka bersatu padulah kamu. Dalam kita solat kan kita menghadap satu kiblat. Saya rasa tak ada agama lain yang menghadap dalam satu perkara, satu benda. Saya rasa tak ada agama lain yang diorang feng shui dia lah. Tapi kalau kata kita semua ikut satu direction, one direction, tak ada. One direction mereka tidak ada. Jadi kat situ kita menunjukkan agama Islam ni, Allah ingin kita bersatu padu. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, aku telah meninggalkan kamu dua perkara, maka kamu berpegang teguhlah kepadanya, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi macam mana kita nak berpegang teguh dan tidak berpecah belah? Maka kita hendaklah memegang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Macam mana kita nak kembali kepada Quran dan juga Sunnah Nabi SAW? Dengan kita mengikuti para ulama, kerana mereka lebih memahami dalam bidang Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ada orang kata, saya tak ikut mana-mana mazhab, saya ikut Al-Quran dan hadis. Habis mazhab ikut apa? Para imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Ahmad, Imam Hanafi, dia orang ikut apa? Mereka ikut Al-Quran dengan hadis lah. Cuma dari segi mereka faham, dari segi mentaliti mereka, akal fikiran mereka untuk memahami satu hukum, maka mereka pun berpandukan itu, mereka membuat satu mazhab. Itu je. Bukan diorang ikut Bible ke ataupun agama-agama dulu ke, tak. Diorang ikut Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi kita kembali kepada Al-Quran Sunnah, maknanya kita ikut para ulama. Perbezaan antara berpecah belah dan perbezaan pendapat. Maka Allah kata apa? Wala tafarraqu, janganlah kamu berpecah belah. Janganlah kamu berpecah belah. Beza dengan orang kata ikhtilaful a'immah rahmatan lil ummah. Perbezaan pendapat imam-imam adalah satu rahmat bagi umat. Beza antara ikhtilaf dengan tafarraqu. Berpecah belah dengan berbeza pendapat. Ada beza antara dua bahasa, ataupun dari segi bahasa pun ada beza antara berbeza pendapat dan juga berpecah belah. Jadi kita berbeza pendapat tidak mengapa, tapi kita menghormati pendapat mazhab-mazhab yang lain. Kalau kita belajar sirah ataupun kita belajar tarikh para a'immah, mereka hormat antara satu sama lain. Imam Syafi'i memuji muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad memuji gurunya Imam
Imam Syafi'i kata Imam Ahmad ni lebih pandai daripada aku dan sebagainya. Imam Ahmad kata Imam Syafi'i. Saling puji memuji. Padahal Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Tapi mereka saling puji memuji antara satu dengan yang lain. Itulah akhlak, adab seorang murid dan guru. Guru pun beradab dengan murid, murid pun beradab dengan guru. Dia tidak pernah rasa murid dia ni aku yang ajar kau. Ada satu kisah, dua adik-beradik, satu abang, satu adik. Adik lebih pandai daripada abang. Abang ni belajar-belajar tak faham-faham. Belajar tak faham-faham. Adik dia dah expert dah. Dah kitab ni naik kitab. Abang dia kat bawah je. Jadi abang dia sangat sedih lah. Sangat sedih. Jadi dia berdoa, dia solat hajat, dia berdoa kepada Allah untuk jadikan dia orang yang bijaksana. Jadi malam tu dia bermimpi belajar fikih dengan Imam Syafi'i. Dia belajar tafsir dengan imam-imam terkemuka. Dia belajar hadis dengan Imam Bukhari. Dia belajar nahwu dengan Imam Sibawayh. Imam-imam semua terkemuka lah. Pada satu malam. Itu Allah beri rezeki lah. Kalau awak nak macam doa macam itu, try nasib orang kata. Doa makbul, Allah makbul, dapat lah. Satu malam belajar semua ilmu. Jadi keesokan harinya, mudir sekolah itu, mudir principal, ketua sekolah, dia jumpa murid ni, dia kata aku nak belajar dengan kau. Dia tahu murid dia mimpi apa semalam. Murid dia masih terpinga-pinga. Mimpi belajar macam-macam satu malam. Jadi akhirnya Allah makbulkan doa dia, dia belajar dalam satu malam. Jadi jangan bersedih bila kita belajar tak faham. Kadang-kadang keberkatan majlis tu yang dapat. Ada satu orang cakap, Ustaz, saya pergi kelas tu, pergi kelas ni, pergi kelas tu, dia tak faham-faham Ustaz. Kalau bahasa Kelantan tak faham betul. Tak apa pakcik, pergi je pakcik. Kadang-kadang dapat keberkatan ni. Kerana berkat yang kita tak nampak ni, itu yang kita nak. Ada satu juga kisah dia pergi belajar. Niat dia pergi Hadramaut untuk belajar, tapi sampai sana dia jadi tukang sapu, tukang bersih-bersihkan sekolah. Jadi selepas 4 tahun, dia dah boring lah. Dia datang nak belajar, tapi kena kemas sekolah, kena bersihkan sekolah. Jadi satu hari dia dah tak tahan, dia komplain dengan guru. Dia kata, Habib, Syekh, aku ni datang sini jauh-jauh nak belajar, bukan nak jadi tukang sapu. Maka Habib kata, kau buka kitab ni, baca. Dia baca, dia faham. Buka kitab ni, baca. Dia baca, dia faham. Dia pun pelik. Dia lepas ni semua tak payah belajar, pergi jadi tukang sapu terus. Tembak. Pertolongan Allah juga sentiasa menyertai orang-orang yang bersatu padu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Oleh kerana asas-asas agama yang mulia ini dan asalnya terpaut di dalam persefahaman, perpaduan dan saling bantu-membantu, maka berpecah belah dan tidak bantu-membantu pada mendirikannya tentu akan merendahkan darjat agama dan melemahkan tarafnya. Kini jelaslah bahawa perpaduan itu menjadi pokok segala kebajikan dan kebaikan, sedang perpecahan pula menjadi pokok segala kejahatan dan bala bencana. Kita semua tahu kita ada 4 mazhab yang kita boleh ikuti dalam bab fikir. Tapi bila kita belajar, semua akan mengatakan haji di kota Mekah, di Kaabah, tawaf di Kaabah, tak ada kata tawaf tempat lain. Semua percaya solat rukunnya mesti membaca Al-Fatihah, suratul Fatihah, tak ada kata surah Yasin dan sebagainya. Jadi kita punya asal, akar kita semua ni tidak ada perbezaan pendapat. Dia punya cabang dia baru ada perbezaan pendapat. Jadi tidak ada masalah. Yang penting akarnya semua sama, maka itu adalah jalan yang betul. Jalan yang betul. Jadi janganlah kita berpecah belah sebab satu perkara, tapi kita menghormati pendapat mazhab yang lain.
Alas. Ya, خلاص tadi ini tambah sikit. Tadi 3 minit. Oh, okey. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita, satukan hati kita, berpegang teguh dalam agama Allah, menyebarkan ilmu Allah. Mudah-mudahan kita semua disatukan hati umat Islam untuk membawa agama Allah ni lebih luas dalam dunia ini. Okay, ingatlah Rasulullah mengajar, mendidik bukan dengan mengajar ilmu yang banyak, tapi Rasulullah dengan akhlaknya. Bila akhlak kita cantik, okay, agama yang lain pun lihat akan terpegun. Okay, okay, Ustaz Liaquat Ali ni dia biasa campur dengan agama-agama lain, bertemu dengan agama-agama lain. Okay, tapi dengan cara dia, akhlak dia, Masya Allah, orang banyak tertarik dengan Ustaz Liaquat Ali punya cakap. Okay, mudah-mudahan Allah memberkati kita dapat mengikuti jejak-jejak para ulama untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dekatkan orang-orang yang bukan seagama kita, dekatkanlah kepada agama kita, masuklah dalam agama kita. Okay, sama juga dengan Sahibul Maqam Habib Nur bin Muhammad Al-Habsyi. Kita tahu sejarah dia, okay, orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Islam pun, okay, lihat akhlaknya, diorang percaya Habib Nur. Okay, diorang percaya dengan Habib Nur, apa yang Habib Nur cakap. Okay, saya ada satu kisah dulu. Rumah saya dihantar surat khabar. Ni dulu kan kalau rumah-rumah biasa surat khabar ni ada orang hantar. Dululah, sekarang tak payah hantar. Okay, besok pagi dah dapat dalam handphone. Okay, jadi yang hantar ni seorang Hindu. Okay, seorang Hindu. Tapi setiap kali anak dia sakit, dia akan jumpa mak saya untuk suruh bacakan air. Ini cerita tak? Ni tak bohong, ni saya sendiri ada. Okay, jadi dia setiap kali anak dia sakit, anak dia apa, dia jumpa mak saya, suruh kasih air, dia suruh bacakan. Okay, kita pun macam pelik lah. Kita baca, diam pula budak tu. Mak saya bukan baca apa pun, baca Fatihah je. Jadi diorang kadang agama ni, mereka lihat akhlak seseorang tu, mereka percaya agama kita walaupun belum mendapat taufik dan hidayah. Okay, cuma dia tahu agama ni betul. Okay, cuma dia rasa agama dia pun betul. Jadi kita dengan akhlak kita, mudah-mudahan Allah memberkati kita untuk menyebarkan ilmu Allah, meluaskan Islam ni ke seluruh pelosok dunia. Okay, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya kongsikan, mudah-mudahan diberkati di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khalas? Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه دادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا الحمد لله رب العالمين العفو منكم.